Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita di muka surat 96. Atau seseorang ni dia berkata aku bukan Islam, atau dia kata aku belum lagi Islam, atau dia berkata aku tak tahu aku ni mukminkah tidak, nescaya jadi kafir ia. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata masih beri peluang pada kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dia beri pula nikmat Islam. Melalui Islamnya mak ayah kita dibesarkan pula dalam suasana yang Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, dia beri lagi nikmat besar kat kita, kesedaran, keinginan, kehalubaan nak belajar, nak menuntut ilmu. Bahkan kita pun dah ternisbah kepada penuntut ilmu, gemar pada ilmu, suka pada ilmu, cinta pada ilmu. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan untuk terus nak belajar, faham perjalanan agama agar kita benar-benar beragama. Batin kita, iman, tasdik, yakin, sedar, perasankan Allah Ta'ala, tauhid kan Allah Ta'ala, rojok ke Allah Ta'ala, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, sandar ke Allah Ta'ala, ta'zim Allah Ta'ala, tanzih ke Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Zahir kita melaksanakan kehidupan ni dalam keadaan semua patuh dengan syariat dia, yang mana yang dah ketahui salah kita tinggalkan, jauhkan, taubat daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Alhamdulillah, syukur diberi kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, dan ditakdirkan kita ada kelapangan seumpama ini dengan ada kekangan kita untuk keluar ke tempat-tempat lain ni, boleh kita belajar. Kadang-kadang tak pergi belajar, tapi dengan kesempatan macam ni dapat kesempatan belajar. Pujilah Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita dapat kekalkan sikap perangai nak belajar ni, dan dia jadi darah daging kita, bukan saja waktu-waktu lapang, bahkan dia adalah keutamaan kita. Bahkan lapangan masa untuk mengaji, kalau ada kesibukan, sibuk boleh tinggal, pasal esok masih ada lagi. Tapi kalau nisbah untuk belajar dan beramal, macam esok ibarat kita nak mati. Itulah pepatah-pepatah ulama kita. Nisbah kerja dunia, hiduplah seolah-olah macam kita akan hidup 1000 tahun. Jadi tak siap hari ni boleh tangguh esok 1000 tahun. Tak siap esok boleh lusa, tak siap minggu ni minggu depan, tak siap bulan ni bulan depan, tak siap tahun ni tahun depan. Tapi beramallah, berusahalah, bekerjalah untuk akhirat seolah-olah nak mati esok. Jadi nak mati esok tak boleh bertangguh, ngaji tak boleh tangguh. Bab dunia boleh tangguh pasal nak hidup panjang ni, tapi bab akhirat, bab agama tak boleh tangguh pasal nak mati esok. Itu prinsip lah ulama ajar. Antara yang masyhur kata, yang ni perkataan Sayyidina Ali, dia kata i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, berusahalah
Kalau bab-bab kerja dunia ni setting dia biar betul, yang seolah-olah kamu boleh hidup 1000 tahun lagi. Jadi tak siap hari ni, tangguh esok pasal 1000 tahun lagi, lambat lagi, masa panjang lagi. Tapi kalau bab-bab agama, bab akhirat, bab-bab dengan Allah Ta'ala dan Rasul, bab kewajipan, bab ketaatan, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah esok nak mati ni, mana nak boleh bertangguh. Jadi antaranya mengaji. Mudah-mudahan kesempatan ni diberi kita dapat mengaji sungguh-sungguh, insya-Allah. Alhamdulillah. Semua kesempatan yang ada ni kita mengaji maghrib dengan subuh je lah kan. Pasal ada kesibukan ni, insya-Allah banyak benda yang dah siap ni. Hari ni pun sejarah, banyak benda siap ni. Kalau tak berselerat wayar apa macam. Hari ni tengok dah tak ada berselerat dah tengah-tengah jalan tu kan. Alhamdulillah. Cuma berselerat kat belakang tu pasal tak ada nak ngemah ni. Alhamdulillah. Ke depan ni nak sambung PKP pun kot terkejut je lah sambung lagi kan, tapi macam tak terkejut lah. Gaya sambung tu kan, yang angka tu ibu-ibu lagi. Mudah-mudahan di taufik hidayatkan dan dijauhkan kita pada bencana. Dan memang sebenarnya pun tak ada bencana, tapi ada masalah yang menyebabkan bencana tu terus ada. Tak faham tu PM tepi sikit apa dia. Kalau perlu penjelasan tanya dalam kuliah tak apa. Tapi saya rasa kalau boleh faham tu, faham dah tu. InsyaAllah kita nak sambung ni daripada kitab Risalah Fil Riddah. Jadi antara perkara boleh rosak agama, boleh jatuh akidah, boleh jatuh murtad ni apa ni? Ada satu orang ni dia kata apa? Aku bukan Islam. Gila ke apa? Orang Islam duk mengaku ke Islam ni masalah. Tanya, are you Muslim? No, I'm not Muslim. Nak jadi masalah ni bila ni? Apabila ada orang buat dosa. Pejabat agama tangkap, penguat kuasa datang serbu. Lepas tu macam mana nak elakkan kena tahan? Ya? Saya bukan orang Islam, saya Kristian. Tengok IC, saya tak buat IC. Buat apa tu? Supaya tidak diambil tindakan oleh majlis agama, penguat kuasa agama. Jadi itu yang saya mengaji, Tok Guru selalu pesan, dia kata jaga sebab dosa ramai orang boleh hilang agama. Kenapa? Antaranya sebab dia halalkan benda haram. Ni antaranya siapa? Dengan sebab dia nak mengelakkan kena tindakan penguat kuasaan, dia mengaku dia bukan agama Islam. Bahaya ni. Mudah-mudahan taklah pelihara kita, keedah kita bercakap benar lah walaupun salah. Para sahabat iman dia dengan Allah Ta'ala betul, salah mengaku depan Rasulullah. Kita mungkinlah tak sampai tahap tu kan, tapi keedah dia bercakap benar lah walaupun salah. Masyhur kita dengar perkataan Nabi SAW, qulil haqqa walau kana murran. Bercakaplah benar walaupun kita cakap betul tu pahit sekalipun. Tambah kalau kita mengaji guru bab iman, bab batin ni ditanya, ikhlas jawab. Kalau kita sembunyikan apa ada pada kita, bila nak baik? Maksudnya munafik. Memang munafik lah. Depan guru jawab baik je kan? Tapi sebenarnya di sebalik munafik ni. Yang tu guru batin. Kalau zuhur zahir pun, kalau lain perbuatan kita, lain kita mengaku, lain kita iktiraf, lain kita sebut, lain kita buat, munafik juga. Pasal apa? Pasal apa yang dia sebut dengan apa yang ada pada diri dia tak sama, tak mutabaqah. Zaban se ikrar करे, दिल से tasdik nak करे. Lidah mengaku nak mayang, baca Quran, pergi kaji, nak pergi ni. Zaban se ikrar करे, mulut bercakap mengaku, mengiyakan apa benda yang dia cakap, tapi dil se tasdik nak करे, daripada hati sanubari dia tak membenarkan langsung. Ini berlakon-lakon je. Munafik tu sedar kat kita lah kan? Muhasabah ni semua untuk diri kita sendiri. Pasal benda ni kalau berlaku kat kita, wajib atas kita lah taubat. Tak ada orang nak taubat dengan kita. Dan tu wajib atas kita mengaji. Everybody, every person, ilmu mengaji ni, tauhid, fiqh, tasawuf, umum bahasa macam tu lah. Kita dah belajar ilmu hal apa tu. Itu awal-awal kitab, dalam bab kitab Paku Iman tu.
Ada bab yang memang kita mengenai ngaji. Tak ada orang boleh tahu perkara ni, tak ada orang boleh ubah diri kita ni. Bukan kita lah sebenarnya yang jelas nampak siapa diri kita. We the only person that really know who we are. Allah Ta'ala mesti dah, tu tak kecuali lah. Nisbah manusia ni, tak ada orang yang lebih kenal diri kita melainkan kita. Orang lain boleh cakap macam-macam nak backup kita, tapi kita kena kenal siapa kita. Contohlah kita ada buat salah apa-apa, tiba-tiba ada orang kata kita ni tak bersalah pasal kita ni ada masalah mental. Contohlah kan. Jadi dibebaskan daripada kes pasal apa? Pasal kita ada masalah mental. Duk pukul orang lah, apalah, bunuh orang. Betul, dia ni masalah mental. Jadi tak boleh ambil tindakan kat dia pasal dia ada masalah mental. Kita pun relax. Pasal ada orang bela kita, kita ada masalah mental. Ada kes tu lah kan, kes Put Panda tu kan. Duk bubuh nama macam ni. Nak ngelakkan kan, dia ada peguam kurang ajak dia. Itu lah. Kalau ada kes mental, mesti ada surat menyurat kan. Daripada Tanjung Rambutan ke, Tanjung Rambai ke, Tanjung Lengkuas ke, Bagan Lengkuas ke, dengan Serai ke. Mesti ada surat menyurat sakit mental ni. Tiba-tiba mengaku sakit mental tu. Nanti kita sebutlah yang pukul tu pun sakit mental juga. Jadi tak sambil tindakan lah. Fair lah. Kosong-kosong lah. Pasal dia sakit mental juga. Sama-sama sakit mental lah. Yang ni sakit mental kurang ajak. Yang ni sakit mental balas kurang ajak tu. Sama-sama sakit mental. Bopi syarah kot tu kan. Apa saya nak cerita ni? Kita mesti sedar diri kita siapa kan. Tak ada orang lain yang boleh kenal diri kita melainkan kita sebenarnya. Satu wajib atas kita mengaji, kenal diri kita, macam mana nak islah diri kita. Kalau kita buruk, kena mengaku buruk. Paling besar nak mengaku dengan Allah lah. Ya Allah, aku ni malas ni, ya Allah. Kalau katalah kita bagi alasan, Allah tahu kita letih, kita lemah, kita tak larat semayang. Balas pula sekali. Allah tahu kita ni pemalas, kita ni penyegan, ikut setan, ikut nafsu. Macam tu, balas dia tu. Kalau kita duk layan benda-benda yang boleh menyebabkan naik tocang kita, boleh menegakkan benang basah kita, yang jahanam esok kita, bukan orang lain, bukan ada orang lain. Masalah rosak ni di kalangan manusia dan jin yang mukallaf ni, tak ada siapa yang rosak melainkan diri kita. Diri kita ni sih. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Quran sebut. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia ni tergadai dengan apa yang dia amalkan. Diri dia amal buat apa, dia tergadai. Itu bahasa tu dalam tu. Apa maksud tergadai? Seseorang tu dia beramal, amal tu adalah antara perkara yang nak melepaskan diri dia atau budak. Dia gadaian dia dekat amalan yang dia buat. Bima kasabat. Apa yang dia buat kan. Sekali lalu gitulah. Jadi kita pun nak tengok kita boleh bebas lepas tak lepas, apa kita punya gerak kerja kita, tindakan kita. Dan atas kita dah bicara, tindakan ni sepatutnya dia adalah manifestasi daripada apa yang tasdik dalam hati kita. Kalau bukan daripada hati kita, sanubari kita buat, ada masalah tu, macam-macam hal. Sama ada tak kenal Allah, tak faham ke Allah Ta'ala, buat ni jadi adat, bukan ibadat lagi, ataupun dia hanya munafik, berlaku di depan orang baik tapi di belakang sebaliknya. Kalau kita macam tu pun kita tahu belakang orang kita jahat, tapi kena mengaku kita jahat, kena sedar kita jahat. Dengan Allah Ta'ala kita memang tak dusta sama sekali. Memang dengan manusia kita tak nak bagi manusia tahu aib kita, tapi dengan Allah Ta'ala kita mengaku sangat, ya Allah, besar sangat aib aku, tak ada siapa yang tahu hal aku ni melainkan kau. Aku pun kadang terkecoh dengan nafsu aku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang wajib dah kita muhasabah ni. Kita dah buat apa? Muzakarah, mutala'ah. Betul nak buat apa lagi? Kena muhasabah. Baru boleh nak munazarah, musyahadah, muraqabah ni kita. Tu istilah lah sikit. Tak faham tu kena ngaji lain. Ngaji lagi. Ni 2-3 hari. Bab yang ni mengaji, bodoh tak ni, terkedik tak ni. Terkedik tak ni, bodoh tak ni. Mesti punya. Bab mengaji ni makin belajar, makin banyak benda tak tahu. Makin belajar, makin banyak benda tak tahu. Makin belajar, makin banyak benda tak tahu. Contohlah kan, duk dengar COVID ni, dulu tak pernah dengar pun ubat apa, ivermectin. Lah ni, boleh sebut lah. Dulu tak kerti nak sebut apa. AstraZeneca, tak kerti nak sebut datang apa tu kan.
Dulu saya nak sebut apa cikunya tu, cikunya nak sebut tak kerti penyakit untut tu tak pernah dengar tu, untut tu tahu, tapi nak sebut orang putih, punya elephantiasis, boleh sebut. Makin sebut ingat pandai, aku bodoh lagi. Saya banyak lagi penyakit yang tak kerti nama. Sikit gitu. Ngaji lah weh. Ya Allah. Jadi atas kita bicara ni, takkan nak kata aku bukan Islam, nak mampu yang kau. Patutnya macam mana? Ana muslim, ana muslimah, wa ana minal muslimin, wa ma ana minal musyrikin. Itu kita baca dalam doa iftitah tu kan. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Faham sungguh apa Allah Taala titah perintah dia kat kita. Jadi boleh jadi murtad, dia kata aku bukan Islam. Satu, aku belum lagi Islam. Apa masalah ni cakap macam ni? Semua ni kalau dia cakap nak pelekeh perolok mau senda, memang jatuh Islam. Kalau dia cakap ni aku belum lagi Islam, memang dia tak Islam lagi, memang dia tak Islam lagi lah. Sedangkan dia orang Islam, tapi dia kata aku belum lagi Islam, sedangkan masuk Islam dah. Selalunya nak kes-kes buat jenayah tu lah, buat maksiat apa, lepas tu dapat berkas, kata dah masuk Islam, nak ambil tindakan lah pejabat agama. Dia tengok, dia kata saya belum lagi Islam. Tu tempat-tempat nak bahaya situ lah. Kena tangkap dekat kelab malam ke, kat bar ke mana-mana, atas tindakan kesalahan sivil, tak ada kesopanan, kesusilaan. Orang Islam menjual barang-barang haram, tangkap-tangkap, kata dia, saya bukan Islam, I'm not Muslim, you know, I'm Christian, my God is three, kata dia. I believe in Trinity. Why you arrested me? Why you arrest me? I'm not supposed to be arrested, you know. Cakap putih lah tu, nak bagi orang percaya, kata dia ni bukan Islam, cakap putih lah tu, lidah pula fluent, lancar sebut. Bahaya semua tu, bahaya semua tu. Atau dia berkata aku tak tahu aku ni mukminkah ataupun tidak. Ini yang kata bahaya tak mana. Sedangkan wajib atas kita kena belajar al-haq ada hak, adalah batil batil. Islam adalah Islam, kufur adalah kufur. Iman adalah iman, kufur adalah kufur. Nak faham tu? Macam mana dia boleh kata saya pun tak tahulah, saya ni masih Islam ke tak Islam? Macam mana boleh bodoh punya status macam tu? Kalau cakap macam tu, syak dia atas Islam tak Islam, saya jadi kapik je. Atau kita mana boleh syak dia atas Islam yang kita? Mana boleh syak dia atas iman yang kita? Mana boleh syak dia atas yakinnya kita Allah Ta'ala ni dialah hakiki wujud, dialah zatul kidam, dia adalah zatul baqa, dialah yang wahdaniyah, yang punya sifat uluhiyah. Makhluk ni asal semua tak ada, adanya makhluk adalah semua di atas hasil daripada natijah perbuatan Allah Ta'ala pada makhluk, barulah ada makhluk. La ilaha illallah. Mana boleh tak sedar tu? Tak ada lah wajib taubat mengaji lain. Mereka orang Islam kita yang tu punya pengetahuan, very simple knowledge. Yang kata apa, non-Muslim pun tahu yang ni ialah simply known among the Muslim. Sepatutnya Muslim mesti tahu ni orang Islam apa ni, apa benda pun tak tahu bab agama ni, bab ketuhanan ni. Bengong melampau-lampau. Alhamdulillah. Dan bengong melampau-lampau tu lah, tu yang jadi buih macam laut tu, yang kena dengan COVID lah, apalah, bala. Satu-satu tu. Terfitnah. Siap. Jadi nak sebut kaedah tu apa dia? Jangan ada ragu terhadap Islam, jangan ada ragu terhadap agama Allah Ta'ala, jangan ada ragu dengan Allah Ta'ala, dan jangan ada ragu dalam bab iman. Iman ni mesti al-jazmu mutabiq lil haq. Sepatutnya jadi arif, mesti andalil, mesti yakin, mesti apa kita yakin pula tepat dengan sepatutnya mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu berdalil sama ada akli, nakli je, ataupun kedua-duanya sekali. Yang tu pun kena ngaji lain. Kita belajar ni disiplin, mana ada murtad tak murtad. Jadi nak jaga agama macam mana? Memang kena mengaji lagi lah. Mesti tahap macam mana? Tahap proporsional lah. Kita setidak tak PhD pun, kita master dalam bab ni. Islam master ni, menguasai kita menguasai dalam bab agama ni. Reti kita satu-satu, faham kita satu-satu, tak jadi kecoh kita dalam nak memahamkan, khasnya dalam bab ketuhanan, dalam bab iman ni. Mesti sepatutnya setiap orang Islam mesti faham satu-satu, tak boleh ada masalah langsung dalam bab iman ni. Pasal masalah iman ni, kalau ada masalah, bayang tengok iman apa yang ada. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dengan dihaluban kita untuk mengaji, nak belajar, dan diberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan orang yang memang boleh ajar, dan mereka ni pun terpelajar, boleh ajar asuh kita, dan kita pula memang nak belajar bersungguh-sungguh untuk islah diri kita yang memang bermasalah macam-macam ni. Dia kata mana kita tahu masalah? Tak ada orang lain boleh tahu apa masalah diri kita, melainkan kita lah yang paling tahu masalah itu. Isteri kita, kalau dia lah manusia yang paling dekat dengan kita, isteri kita pun tak tahu pun masalah kita. Dengar elok itu, betul tak betul? Please answer it yourself, you know. Even our wife or husband didn't know apa inside our hearts. Punya putih geram orang ni. Isteri suami dia tak tahu apa dalam hati sanubari. Isteri saya bukan tahu apa dalam hati sanubari saya. Saya bukan tahu dalam hati sanubari dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita semua di atas tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Kita tahu kita siapa. Kita tahu kita siapa. We know who we really are, kan. Cuma kalau lalai duk bengong, lalai, oh, kena hanyut ni apa patah morgana dunia, tak ketahuan dah, tak tahu pergi ke mana-mana, dan lani tak tahu nak buat apa, pasal tak ada dah pengetahuan yang nak bimbing dia macam mana nak balik ke alam sana. Jagalah bab tu, mudah-mudahan kalau kita faham tu, sedar bab tu, balik kita nak mengaji ni. Baik, seterusnya, atau dia kata bagi anaknya atau isterinya terlebih kasih kepadaku daripada Allah dan Rasul. Anak dan isteri aku lebih kasih daripada Allah dan Rasul. Nisbah ayat, sepatutnya orang Islam, orang beriman, Allah dan Rasul adalah yang paling dikasih. Kalau nisbah lagu tu, satu-satu sayang Allah, dua-dua Rasulullah, tiga sayang ibu ayah, adik kakak, abah belakang tu lah. Tapi masih satu-satu saya sayang Allah. Sayang Allah tu kena mengaji elok. Bukan sayang Allah. Sayang Allah. Allah sayang kita, sayang tidak. Sayang belah otak kau macam tu. Kena faham apa maksud sayang Allah. Besar ni sayang Allah ni. Allah. Mesti kena mengaji lah. Macam mana nak sebut, dia masa yang pendek memang tak boleh lah. Saya nak urai pun patah mulut saya, patah lidah saya nak sebut dalam masa yang pendek. Nak ceritakan macam mana nak cerita sayang Allah. Takkan menyanyi boleh lah, satu-satu saya sayang Allah. Nyanyi boleh kan. Tapi nak buat belum tentu. Ni saya ngaji Urdu, guru-guru dia sebut apa? Zaban bolna asan, lakin amal bahut muskil. Nak sebut mudah, tapi nak amal macam mana? Susah sangat. Macam mana nak bagi Allah yang kita paling kasih? Kalau contohlah, saya sebut suasana saya kan. Contoh kita lah, mak kita 2 tahun tak boleh jumpa, macam mana? Saya 2 tahun dah tak boleh balik jumpa mak ni. Saya duduk KL. Saya dulu Kuala Luar ni dekat dengan KL juga, Kampung Luat. Tapi ni Banggul Batu lah. KL juga. Nak cerita apa ni? Kalau memang kita sayang dengan mak, kalau kata hari esok lah boleh pergi jumpa mak macam mana? Rau-rau ni, mak nak beli apa kat mak ni, nak bawa apa balik kat mak ni, pasal nak balik jumpa mak ni, pasal paling sayang itu mak, makhluk je. Sebab yang menyebabkan kita ada atas muka bumi ni memang kena ada kasih kat dia. Kalau tak jumpa mak pun selamba tak tahu je, doa pun tidak, apa pun tidak, pengharapan apa pun tidak, ingat apa pun tidak. Oh, ini apa punya anak ini. Betul-betul. Kalau anak pun, kalau dengan mak pun kita tak kasih, agak-agak kasih dengan Allah. Jawab. Saya ngaji Tok Guru suruh fikir tu. Tengok. Mak kita yang lahirkan kita, dengan sebab tu kita boleh ada tamu kami. Hak tu kita tak ingat, hak tu kan. Buat tak fikir apa, langsung doa apa pun tidak. Doakan kesejahteraan, kesihatan dia. Telefon kata dia sihat, alhamdulillah. Lega kata mak kita sihat. Tanya dia sihat ke? Sihat cara orang tua lah, boleh lah kata dia. Buat kerja sendiri. Dengar sihat tu pun mujur dah. Dia boleh jawab, dia mengaku dia sihat tu. Boleh semayang apa ke mak? Boleh, alhamdulillah, boleh lagi lah pergi bilik ayak sendiri. Doa untuk dia.
Tak ada demam covid apa, covid apa merepek oh dia. Dia kata kita lah itu merepek tak ada apa orang duk kena apa positif sehat tengok balik tengok sehat apa tak ada apa lah, mati tu matilah ambil tengok sehat lebih pada kita lagi sikit memang yang ada sakit lah. Saya nak cerita apa? Cerita mak ni. Nak cerita mak ni melarat di situ. Apa nak cerita ni? Kalau mak kita yang tu pun kita tak ingat. Ingat ada kan nak ingat Allah yang jadi yang kita? Tak ada akidah, tak pernah belajar, tak faham ya Allah bera khaliq urdu dia. Allah lah yang cipta aku ni. Anta khalaqtani wa ana abduka. Hafal satu hal, tak hafal tu Sayyidul Istighfar tu. Tu satu hal. Kalau hafal pun dia bab ni bukan bab hafal, dia bab iman, bab kenal, bab faham. Bab ilmu tu bukan saja ilmu yakin tapi sampai ainul yakin. Macam mana nak latih dia, macam mana nak zikir dengan dia, macam mana nak hadirkan dalam hati tu. Banyak benda tu. Jadi dia nak syarah apa tu? Macam mana kasih ke Allah Ta'ala tu. Mula tu dia ada ilmu tu sangat besar. Dan antara ilmu yang belajar daripada buayan ke liang lahat, ilmu tauhid lah. Siapa? Orang ada iman ni makin hari makin tambah iman. Daripada buayan sampai liang lahat tu tak berhenti belajar bab iman. Allah Ta'ala. Takkan berhentinya proses iman. Macam mana tak berhentinya proses makan. Makan kalau boleh dah sedap. Macam tu kan? Ke tak mau makan dah? Kalau boleh nak sedap, upgrade, sedap. Iman tu sepatutnya makin iman makin sedap, sembahyang makin lazat, zikir makin sedap. Makin ingat, makin kuat, makin kasih, makin ingat, makin ta'zim, makin takbir, tahlil kau Ta'ala, tauhid kau Ta'ala. Tu yang belajar daripada buayan yang lahat, itulah ilmu tu lah paling besar sekali. Belajar bab semayang tak gaduh belajar daripada buayan yang lahat, belajar rukun syarat 4 rakaat selesai. Yang susah tu bab batin tu, bab iman tu. Bab iman tu yang daripada buayan yang lahat tu. Keluar buazan, mati wajar lagi baca Yasin lah, baca Suratul Ra'di untuk mudahkan nyawa. Ajar mati dalam kubur. Dia dengar kita cakap apa? Talqin dia, ajar dia la ilaha illallah. Bagi tahu kat dia, peringat kat dia. Ada 2 malaikat datang. Belajar daripada buayan sama liang lahat adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi asal itu macam mana nak istilahnya kasih Allah Ta'ala. Satu-satu kasih Allah. Macam mana? Senang. Kalau dulu lagu Indo tu satu-satu saya sayang ibu. Itu kan? Dua-dua saya sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Lagu saya dengar budak-budak je lah. Ramai orang kita yang reti bab agama ni ditukar. Saya pun tak apa lirik tu lagi apa habis kan. Tapi ditukar lah satu-satu sayang Allah. Cuma dia bukan dilagukan. Dia kena faham. Dia kena belajar. Orang tu belajar lagi. Nak kata apa? Belajar. Memang kena belajar. Guru dah gaji besar pun kena pergi kursus lagi, upgrade lagi, betul kan? Guru kan? Untuk kursus lagi. Ada kursus baru PDPR ni, kursus lagi. Macam mana nak mantap lagi? PDPR ni, kursus lagi. Dah kursus lagi. Orang dah bagi kursus lama dah pun, dia pun kena kursus lagi. Kursus dunia pun kena kursus. Takkan ilmu iman tak kena kursus. Bengap apa kita kan? Bengap sikit tu kan, suruh belajar tu. Baik. Jadi kalau dia kata ada selain pada Allah Ta'ala yang lebih besar, sekali buat anak isteri dia nak saya jadi kafir. Quran kata jangan kul in kana abaukum wa abnaukum, jangan ayat Quran tu. Wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apa sama ni? Wa jihadin fi sabilillah
Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Hampa jaga. Itu pun satu ancaman untuk kita tu. Bala ni pasal apa? Masalah ni. Surah tu siapa? Surah Taubah. Hafal. Surah Taubah nak kul in kana abaukum. Tengok ayat tu. Semak sikit. Tengok translation tu lah apa dia. Kata kalau in kana abaukum wa abnaukum. Saya lajak-lajak mulut baca kan. Belakang tertib tu campur-campur dengan surah lain. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha wa tijaratun takhshawna kasadaha qul in kana abaukum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Lebih kamu kasih daripada Allah, Rasul dan nak bersungguh pada jalan Allah dan Rasul. Cari rezeki lebih bersungguh daripada cari ilmu. Cari rezeki lebih besar daripada cari ilmu tauhid. Fatarabbasu. Tunggulah. Sebenarnya besar tu kena ambil peringatan ni. Engkau cari selain Allah Ta'ala dan Rasul dan jihad jalan Allah Ta'ala dan Rasul, itu lebih besar tu. Kan? Macam mana? Fatarabbasu. Tunggu je lah. Just wait. Kan? The time will come to you. Punya putih sikit. You wait, the time will come to you. Masa tu akan datang. Apa dia? You wait lah. Quran pun sebut fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah Ta'ala datang dengan apa perintah dia, urusan dia. Antara ulama kata apa dia urusan dia? Macam-macam hal. Kadang-kadang dia datang dengan satu kaum yang lebih kasih daripada kita yang dah tak nak agama ni, dia datang satu kaum lain. Contoh Papua Nugini datang Malaysia, habis orang Islam dibunuh. Orang Islam yang bengong-bengong tak mau ngaji ni. Papua Nugini esok ambil Islam balik. Macam mana Baghdad dulu Mongol serang, bunuh habis semua. Habis orang Mongol masuk Islam. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin. Apa lajang mulut yang sebut tu. Maksudnya yang tu fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri tu, tunggu jelah. Tunggu jelah. Pasal apa? Kita dah buat bengap lagi dengan agama. Buat bengap lagi para ulama tutup guru. Dalam keadaan macam ni pun duk ambil WHO lagi, duk bengap lagi. Kau tunggu je lah. Pasal mudah je. Tunggu je lah. Cakap ulama supaya makmurkan balik masjid apa ni, kau jaga sebenarnya. Ni benda besar. Tak ada pun kau dengar lah pandangan. Tak pun panggil lah musyarat, muzakarah lah sikit. Panggil tutup guru besar-besar ni. Tak payah panggil saya, tak apa. Saya tak ada apa-apa. Tapi cari tutup guru yang besar-besar tu. Yang Tok Garu ni, tak usah carilah. Ni memang Tok Garu lama dah. Dia kira apa keputusan kerajaan yang terbaik tasarruful imam menuntut dalam masalah. Ni tak boleh pakai. Kau cari tutup guru yang against ni, kau dengar dia cakap elok. Kau dengar dia cakap elok. Jangan paksa dia cakap. Kalau kau paksa, kau cakap je lain madhab kami, dia akan jadi yes man je lah. Ya. Buatlah tu, yang terbaik lah tu. Mika durian, awak ni mentimun, menggolek luka, digolek luka, buat je lah yang terbaik. Buat je lah yang terbaik. Dia malas cakap tu. Cuba bagi dia orang bercakap. Suruh dia hempuk semua-semua. Dengar dia elok, ambil iktibar. Cuba renung sejenak. Dengar pada mereka ni. Baru kita dapat pengajaran. Kalau kau nak kira cakap kau besar, kau nak ambil tindakan undang-undang je, apa-apa sikit, paksa. Kau tunggu je lah. Bahasa mudah ni, tunggu je lah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ni kita dapat tengok depan mata kita, tunggu je lah. Nampak ni tak ada PKP satu lagi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orang buat menatang tu pun dia kata belum tentu jamin baik, belum tentu tak kena Covid, belum tentu tutup pakai face mask pun tak boleh buka, penjarakan sosial tetap kena. Untuk dia gaduh, suruh pergi tak vaksin, suruh cucuk vaksin. Kau pelik lagi dah. Yang tu masih dah pelik. Mula tu dia kata apa ni? Jangan nanti bila kami dah kena cocok dengan menatang tu apa tak tahu lah kan. Saya sebut umumnya menatang apa tu. Kena cocok dengan menatang tu. Jangan dengan sebab hampa ni kami kena berjangkit pula. Kena jadi bodoh ke? Apa ni? Hampa dah kena cocok. Kami pula sebab hampa dapat penyakit. Baik tak jadi macam kami. Tak cocok kan? Hampa cocok, kami pula sebab hampa dapat penyakit. Kalau itu jadilah macam kami. Tu salah jadi macam hampa yang hampa dah kena cocok menatang tu. Kami ni sebab hampa dapat penyakit. Baik hampa jadi kami.
Tak ada seorang pun yang kena cocok yang orang lain bawa penyakit ke hampa, kan? Tak faham? Memang bodoh tu tak faham. Kasar kan. Tak boleh geram kan tau. Cakap je bab tu. Nak kata macam mana? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi tak cerdik ke mana kan? Allah. Jadi kalau memang, kalau kasih, ni ayat ni, kalau memang mulut tu boleh kata kasih Allah lah besar sekali, kasih Rasul besar sekali. Tu kata cakap senang, nak praktik hati macam mana? Macam mana pun cakap mesti betul. Mesti pengakuan syahadah mesti benar. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, walaupun tak faham sebatang habuk. Betul nak buat apa? Ngaji Itu yang kata daripada boyan sampai liang lahat tu. Macam mana ni? Supaya betul-betul dapat kasih Allah dan Rasul, dan mohon pada Allah, ya Allah, sebelum kau matikan aku, bagilah aku boleh kasih dan Rasul, kasih padamu ya Allah, kasih pada Rasul lebih pada segala-galanya. Selagi tak boleh tu kau jangan matikan aku ya Allah. Pasal apa? Ni murtad, bukan benda kecil. Patara basuh, tunggulah. Tunggu kat dunia tu tunggu yang tak selesai lagi, mapuh sekali pun macam mana? Aku pun satu hari lagi kena tanya tu, marah buka tak jawab punya Allah Ta'ala. Siapa? Mana duk rasa Allah Ta'ala duk takbir kita? Tak ada iman pun dengan dia. Itu dalam alam barzah tu, alam mahsyar tu. Macam mana? Banyak nak menjawab. Tu mudah-mudahan itulah doa minta tu satu hal kan. Kita minta tu Allah Ta'ala bagi jadi macam ni kan. Satu hal kan. Tu ulama-ulama kita dia ajar kita berfikir ni. Pasal kita duk minta macam tu, selalu tak ada nak buat mengaji apa. Minta bagilah kami boleh peluang mengaji, belajar tauhid Allah. Tengok jadi macam ni. Kita tengok boleh jumpa saluran mengaji. Alhamdulillah, yang ni orang Ta'ala makbulkan doa aku rupanya. Aku nak minta tu jadi macam ni, rupanya boleh mengaji. Aku tak kenal pun ustaz ni. Tak pernah kenal pun orang ni, Tapi dengan sebab kejadian macam ni, boleh kenal orang ni, boleh jumpa tok guru ni, boleh kenal ustaz ni, kenal Wahabi, Cik E, Cik A, Cik B, Cik T, Cik S, macam kenal kan. Cik A, Cik O, Cik Tan, Cik Leh, Tok Tan, Tok Leh semua kenal. Benda tu. Tok Tan, Tok Leh, setan iblis kan. Cik B, Wahabi, kenal kan. Cik A, Cik O, duk kerang dengan perut kan. Ajar bunyi gitu sikit. Sorry. Main bahasa ni. Dengan sebab ni kami kenal ya Allah. Tu. Jadi banyak tu kena belajar tu. Saya pun kata macam ni, ngajilah, saya pun duk mengaji lagi. Banyak tu. Dua halangan nak mengaji pun satu hal juga. Hadanallah ila siratal mustaqim. Atau buat senda gurau dengan Quran. Ini jaga juga. Buat senda gurau dengan Quran. Maksud Quran tu lafaz Quran. Seperti contoh senda gurau ni dibaca Al-Quran tapi qasad senda-senda je. Nescaya jadi kafir ya. Kalau baca Quran untuk mempersenda dan perolok-olok, Quran dia ada makna dia, ada pengertian dia. Tapi baca tu untuk perolok-olok. Banyak ni kadang kita tak perasan. Contoh kawan kita ni orang Jawa. Kita kata apa? Dia ni orang Jawa. Fama kana jawab qaumi. Dia ni Jawa. Dia ni orang Jawa. Main bola nak keras kaki senang je. Wa zakaras marabbihi fasalla. Keras. Kaki keras ni. Nak bagi kaki keras. Belaga bola, belaga lutut dengan orang tak sakit. Urut kaki. Wa zakaras marabbihi fasalla. Wa zakaras marabbihi tu gelak. Dia kan main tu. Cicak pun bunyi. Wa ma huwa bimuzahzihi. Dia gelak. Tak sama lah. Lain kaum, lain orang, lain tempat, lain negeri, lain orang. Dia ada tempat-tempat Al-Quran yang di situ dia akan bersendakan. Kalau ada kitab, antaranya kitab Sulam Muqtadi, itu awal kitab tu dia cerita macam-macam lafaz-lafaz Al-Quran yang orang jadikan dia ayat-ayat senda gurau. Nak suruh buka pintu tu, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qatilun. Izhab anta wa rabbuka. Buka pintu. Ayat Quran bukan masuk macam tu. Tapi dia guna orang buka tu, padahal dia jadi guna bahasa Melayu lah. Izhab anta wa rabbuka. Buka pintu.
Mungkin kita tak pernah dengar. Tu saya kata, bab ni lain orang, lain tempat, lain negeri, lain orang, lain martabat, lain bahasa ayat-ayat Quran yang akan jadikan tempat gurau. Dia akan jadikan tempat senda gurau ayat Quran tu. Lain bangsa, tu saya sebut Jawa. Dadah ni haram kita ambil. Macam mana? Fi amadi Muhammad dadah. Tu Al-Quran kata dadah. Kalau dulu saya duduk dengan ceramah, ada ceramah macam ni, yang kata apa? UMNO dengan PAS ni, UMNO ni memang parti tak guna. Sebab Allah Ta'ala duk panggil selalu, ya ayyuhallazina amanu. Tujuan nak gelak, nak pelawak. Tujuan nak pelawak. Bukan amanu tu UMNO. Ya ayyuhallazina amanu tu dia kata, ya ayyuhallazina amanu. Dia bunyi UMNO. Allah Ta'ala duk panggil orang UMNO tak mau sedar ni. Betul tak betul tu kan? Memang orang tak mau sedar tu satu hal kan. Tapi apa? Kata ayat Quran tu macam tu, sedangkan itu bukan maksud ayat Quran tu. Sebut ayat Quran tu kalau atas maksud memperolok-olok, mempersendak ke apa? Macam Quran bukan macam tu. Bahkan Al-Quran ni kalau tak perolok-olok pun, misalnya apa? Yadullah fawqa aydihim. Kau kata Allah ada muka, kalau kata Allah Ta'ala ada tangan dengan ayat-ayat Quran mutasyabihat ni. Rasulullah kata apa? Man fassara al-Quran bira'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan kepala otak dia sendiri, dia telah sediakan tempat dia dalam neraka. Dia bukan perolok, dia sebut, dia takzim, tapi dia faham tajsim. Dia faham ada muka, ada tangan, betih paha, subhanallah. Tak faham macam mana ulama salaf dan khalaf hurai. Dia kata dia salah pergi padahal salah pergi kan. Macam mana tu? Fassarul Quran bira'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar. Yang main tu. Yang tu pun dah sediakan tempat api neraka, perolok, bersenda, jatuh iman terus. Alhamdulillah. Itu Quran bukan tempat bersenda-senda. Quran bukan tempat benda gurau-gurau. Walaupun baca kerana ada bunyi tempat ni dia macam lawak sikit kan. Tu saya kata dia tak sama negeri, tempat, daerah, bangsa, tinggi orang, keturunan. Dia kadang-kadang ada bahasa-bahasa tu yang mirip-mirip dengan bahasa dia. Di situ dia akan jadi lawak. Kalau tak lawak pun dia akan gunakan bukan Al-Quran pada tempat dia. Pada tempat dia. Boleh share sikit? Saya dah sebut beberapa tu ada. Yang dengar-dengar selalu orang sebut yang ni Al-Quran macam dia lawak-lawak. Kalau disuruh tujuan untuk mempersenda, nak bawa motor laju-laju tu nak qalu lah tu. Nak qalu lah tu. Apa qalu? Qalu tu maksudnya qalu inna lillahi wa innaha ilaihi raji'un. Sebut qalu tu tujuan nak polok-olok mati. Buat yang tu qalu. Tu kalau tujuan nak mempersenda olok-olok kufur. Tu sebut lagi betul. Bahkan disebut sebut betul Quran ni, zikir tak betul pun salah. Kepala otak zikir macam tu. Bubuh kepala otak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu pun kepala otak zikir macam tu. La ilaha apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan ada ha sabdu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, bukan la alif hamzah, bukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut lagi betul. Bukan ikut syekh kita. Hampak syekh tu pang sekali. Pang gitu. Siapa dia ajar zikir gitu. Yang tu pun dah salah dah. Yang tu pun dah jadi haram dah. Apa tak lagi saja-saja dulu. Apa? Itu kalau atas maksud memperolok-olok. Lafaz disebut betul. Kalau tidak dia akan jadi haram. Setidak-tidaknya haram dan berdosa. Jangan buat main lah pasal Quran. Kalamullah. Bukan kalam hadis. Sebut orang tua tu siapa? Saja orang tua tu lama dah berbulu kan dia. Baik. Jadi jagalah Quran bukan tempat senda-senda itu. Daripada ahli politik yang datang, daripada ahli politik lah kita akan kembali. Yang tu istilah ajuk uslub Quran. Kalau tak sebut lafaz Quran dan apa-apa, tak ada masalah tu. Dia Quran yang disebut bersenda-senda ni memang guna lafaz Quran tu sendiri.
Kalau tiru uslub Quran dari segi makna kan, dari segi gunakan seumpama lapang tu, daripada dia kita datang, daripada dia kita kembalikan minha apa seumpama tu, kalau guna bukan dengan lafaz Quran tu, yang kita tiru uslub Quran tak ada masalah. Makanya yang tu kalau ngaji balaghah dia ada panggil iktibas apa tu lah, yang tu. Okay. Atau mengharamkan barang yang halal dengan ijma' ulama. Ni panjang. Jumpa lagi ya. Sebab halal haram ni memang kena ngaji fiqh. Sebab bab fiqh ni memang kena ngaji betul pasal banyak kecelaruan. Bab-bab isi ni fiqh. Ni fiqh. Akidah satu hal. Usaha tak beri bekas. Tu mesti dasar tu tak berubah kan. Bukanlah maksudnya tinggalkan sebab, tak ada pasal kita pun lapar makan nasi, dagang minum air kan, gelap pasang lampu, safety apa bubuh DB macam ni macam-macam hal bak elektrik kan. Tengok sebab yang bagi betul lah. Cuma nak sebut kata bila kita belajar tak betul tu, itu yang dia akan jadi masalah. Benda yang sepatutnya dibuat ikhtiar tak dibuat ikhtiar, benda yang sepatutnya kena tinggal dia tak mau tinggal, benda yang sepatutnya kena buat dia tak mau buat. Ada benda-benda yang kecelaruan dalam bab tu. Banyak orang jumpa nanti lah. Ada soal. Sejak ini tupai yang berharap makan ni, mana sejak ini makan, mana tupai yang makan ni. Lepas tu ada antara orang yang ikut kan Ustaz, dia kata ni mana Ustaz nak ikut ni dia, sebab dia kata boleh, dia tak boleh, dia nak mengatakan yang Ustaz apa? Ustaz tu kata lain, saya kata lain. Soalan menanyakan mengenai isu makan tupai tu. Hari tu ada saya sebut sikit kan. Ada yang ikut live saya kot. Memang dalam Facebook, dalam WhatsApp pun memang duk cerita makan tupai tu kan. Kan ada seorang tu duk potong tupai royak kan. Memang ada kan. Nampak pun duk tengok kan. Itulah. Dia kalau WhatsApp ni ada kat kita ni, boleh kata rata-rata 80% ada orang tengok WhatsApp tu pasti tersebarnya. Boleh makan tak boleh makan tupai. Tupai ni kalau umum tupai kita ni lah, tupai Malaysia ni memang tupai yang biasanya tak boleh makan. Tupai Indonesia, tupai Malaysia, dia spesies sama. Yang saya kata itu tupai ni dia apa? Antara kaedah nak kenal boleh binatang boleh makan tak boleh makan, kalau tak ada dalam Quran, hadis apa ulama tersebut, kena tengok perangai dia, ciri dia. Antaranya apa? Kekuatan mulut. Mulut tu sama ada gigi, paruh, gigi taring ke, gigi kapak ke, dia ada kekuatan. Jadi tupai, kalau tupai yang duk korek buah durian, duk korek buahnya, tupai kita ni tupai Malaysia, itu kata tupai Malaysia tu. Nama dia macam-macam lah. Tapi kalau itu tupainya, yang tu tak boleh makan. Yang tu tak boleh makan. Seluang dahan apa dia orang panggil. Nama lain tu satu hal. Tapi binatang tu tak boleh makan pasal dia ada kekuatan mulut, gigi dia. Gigi dia tu durian pun dia boleh kokak. Tupai tu tak boleh makan. Tupai yang boleh makan adalah tupai, kalau kita panggil tupai juga kan, squirrel tu. Kalau dalam kitab disebut sunjab. Sunjab dia spesies lain, dia bukan tupai kita ni. Jadi dia tak ada kekuatan gigi. Jadi ada ustaz yang tolong jawab tu, kalau ikut betul tu, cuma dia jawab dengan syair kan. Orang tak faham syair tu satu hal kan. Bahasa dia macam tu kalau orang bererti, orang tak erti jadi pening pula. Dia jawab tu betul. Pasal dia nak kata ada tupai Indonesia, ada tupai tupai yang nama sunjab tu. Tupai sunjab tu boleh makan. Tu cuma bahasa kanan tupai. Saya ada sebut juga itu yang bahasanya antara biawak dengan dog kan. Jangan serupa dengan biawak dengan dog, lain, spesies lain. Jadi sunjab tu dengan tupai lain. Walaupun kita sebut yang ni tupai-tupai, muka seakan-akan tak sama. Macam kita sebut serigala dengan anjing, sama ke? Tak, lain. Walaupun tengok macam serupa serigala. Yang ni wolf, ni dog. Dog lain family, ni lain family. Can you understand me? Argus, arnab. Arnab lain, argus lain. Arnab yang telinga panjang, arnab apa, contoh saya nak sebut. Bagi nak kenal spesies ni kadang susah juga. Cuma atas nak sebut, kita bicara halal haram ni, khasnya atas isu tupai tu,
Jadi tupai yang ada kat kita ni ghalibnya tak boleh makan lah, pasal dia bukan sunjap. Dia bukan tupai yang tak ada kekuatan gigi, dia tupai yang gigi kuat. Dia tebuk buahnya, makan durian kan, mulut dia tak luka pun. Kalau sunjap tu bagi buah durian mampu. Jadi ustaz tu jawab betul tu. Betul lah, sama lah dengan saya sebut. Jadi kalau ada orang terkeliru tu, dengar elok-elok, kot mungkin ada misinformation ke apa. Sama, alhamdulillah jawapan dia sama. Pasal orang yang faham betul-betul kena spesies mana boleh tak boleh, sifat-sifat apa binatang boleh makan tak boleh makan ni, kalau faham betul-betul tu memang insya-Allah muafakat, tak silap. Cuma kadang bahasa yang dia pakai, nama tupai tu nama apa? Keweh. Kaweh apalah. Kalau Indonesia panggil tupai macam ni. Kat kita panggil tupai je dah. Tapi bagi kenal dia adalah spesies yang berbeza. Tu termasuk dalam hukum. Cuma yang tu dia bukan dalam bab-bab ijma' lah. Tapi kena kenal pasal ulama' dah mencirikan kat kita apa dia yang halal, apa yang haram tu. Saya jawab soalan tu. Jadi dengar elok-elok lah. Dan kalau ada silap, elok-elok silap dengar tu, dengar elok-elok lah. Apa yang tupai, kalau kat Malaysia ni kata-kata tak boleh makan. Kalau nak pergi kat Arab, pergi tengok tupai tu. Ambil esok banding dua-dua tupai ni. Macam ambil dop, ambil biawak tengok. Rupa tak? Rupa lain. Lain. Rasa kalau dop jumpa ayah lari dia. Biawak jumpa ayah. Tu aku raya masa dia tu. Itu sekali lalu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.